saya terus buat dekat web server. Okay. Dekat ni lah contoh @recomtr.com ni. Tapi yang you all punya, you akan dapat domain amzari.net. Amzari.net. Special. Kan? Alright, ini file kita lah. So saya buat perubahan dalam VS Code, saya kena upload lah kan. Dia ada kaedah sebenarnya, kita nak buat VS Code tu kita boleh save terus dia sync dengan server kan. Tapi saya pun tak habis belajar lagi, tak godek-godek lagi kan setting macam mana. Ada cara dia lah. Kalau you rajin, you explore lah. Okay. So ini kita punya web kita dekat, sekejap. Mana saya punya Mozilla ni? Panel panel. Ni lah kan. Ali ABCD. Tempoh hari kita buat apa ni? Sekejap. Kita tak masukkan tu user add kan, add user. Boleh lah masukkan satu button ke menu kat sini kan, untuk add user. Sebab add user kita dah ada. Kejap saya buat visitor add. Kita ada visitor tapi add visitor tak ada kan. Dia sebenarnya tak ada link je. Add. So boleh buat menu dekat sini. Okay. Menu kita dekat header.php je lah. Ni folder apps, ni folder header. Okay. You correct. Right. Kalau cari tak jumpa, just search je. Visitor tu dah ada kan? Ni. Dia dah ada. Right. So, saya letak kat bawah ni lah. Mungkin kat sini saya letak visitor list kan. Yang ini add visitor. Visitor add.php. Misal button back saya ni tak berfungsi. Pula dah. What happened to my laptop? Adakah saya perlu membeli laptop baru? Keyboard saya tak function. Boleh type. Shift. Insert ada. Back button tak function. Mana tak delete ni? Aduh. Boleh buat macam tu. Sekejap saya test ke sebab apa dalam VS Code ni je. Boleh. Kan? VS Code ni kot. Control C. Alright. So, add visitor. Betul lah kan? Jadi, kita buat perubahan dekat file header.php. Upload je lah file ni. Then ada kan keluar add visitor. List visitor tu hilang. Asal hilang? Add je ada. List hilang. List hilang.
Oh betul lah, saya dah apa, astagfirullahaladzim. Saya edit yang tu. Visitor list.php. Lah. Okay. Kan. So list and then add visitor. Yang lain tu update, delete semua kita boleh access melalui visitor list kan. Tambah lah ni user list lah apa semua. Dia lagi bagusnya kalau dekat sini visitor, user, bawah tu klik baru keluar apa tu user list, add user dan sebagainya. Kan? Saya ingat macam tu lah. Alah nak buat sekejap je kan. Ni admin kan. Okey, yang ni user. Contoh user. So yang ini dia klik pergi list user kan. So yang ini ni dia klik pergi kepada Tapi bila dia login sebagai apa dia user biasa, sepatutnya dia tak boleh add another user lah. You kena control lah kat situ. Kan? Okay. Ini saya just tunjuk je So ni user add. Add user. Okay. Right. Okay, dia punya nav item ni daripada sini tau. Di LI kan, the whole things. Okay. So kita kena copy semua ni. Okay. The whole LI ni put another list lah. So tu tujuan list. So yang second ni daripada user kita tukar kepada visitor. Kan? Yang ini user, visitor ni boleh buang kat sini. Yang ini kita buang user. Kan? So save. Kemudian saya okay, so ada dua lah. Satunya user, user list, add user, and then visitor, list visitor, add visitor. Okay, alright. So kita punya file naming kita dah ada dah apa ni, senang kan. Visitor list, visitor add, visitor update, visitor delete kan. User pun sama juga. So kita dah upload lah. Header, kita upload. Alright, and then kita tengok perubahan dia, nampak? Kan? Tak? Nampak lagi senonoh lah. Kan? Okay, categorize. So list visitor and then add visitor. Kan? Cuma yang ni bila kita klik dia dua-dua bergerak lah, dua-dua ada function. Kita kena adjust dekat sini. Kena adjust kat sini. Div ID ni. Kan? Div ID ke data parent. Audience sidebar. Kena check lah data target kot. Data target ke. Yang href ni mana kita klik tak ada apa-apa. Kan? Klik visitor ni lah. Kalau you klik pergi ke site lain kan payahlah pula kan. Right. Kena check balik Bootstrap punya documentation, macam mana nak collapse bawah tu, yang satu lagi tak ada effect. Okay. Dia ada ni collapse 1 ke collapse 2 ke kan, boleh try. Okay. Kelas. Sekejap Appling collapse 1. Kita try lah, kan.
Ini collapse 1, collapse 2. Bawah kan. Baik. Label body heading 1 lah. Lain tak ada apa. Okay. Rasa macam tak jadi kan. Tapi kena refer documentation lah. Dia tak jadi. Tak apalah, ni jah lah. Benda ni benda minor lah. Okay. Okay, sekarang ni katakanlah kita nak masukkan text area. Text area. Yang ini nanti kita betulkan balik ni. Dia punya apa, lebar dia pun semua ni kan. Okay, boleh betulkan. Baik. Yang ni kita dah buat. Kan, tu hari kita dah boleh multiple select. Okay. Tak. Baik, sekarang ni kita nak try letakkan apa dipanggil sebagai text area. Okay. Kalau you tengok dekat w3schools.com, okay, learn HTML ni, pergi dekat HTML form. Kan? Input type, form elements. Form elements. Okay, dia ada text area. Text area ni kita boleh masukkan benda teks yang besar lah. Ni sebagai contoh ni. Okay, text area ni kan. So saya letak ni. Okay, but since kita pakai apa benda okay, since kita pakai Bootstrap, kita refer dekat Bootstrap punya documentation macam mana dia menggunakan text area. Get Bootstrap ni kan. Tengok dekat documentation, tengok dekat forms. Kemudian form control select input group. Ni input group. Sekejap, kita tengok form control. Ni example of text area kan. Example of text area. Okey. Dia bagi ni je. Kan, text area form control. ID tak payah tak apa. Okey. Alright, kita boleh letak dekat input kita. Kat mana nak letak? Kat sini lah kan. Boleh. Dia punya div ni banyak sangat ni. Pening lah kepala kan. Tak. Sekejap. Div class, row apa benda ni. Saya clean up kan saya punya div ni dulu. Banyak sangat. Div class row, div class MB3, saya buang dulu div. Okay, ni echo Okay, kalau kita tak nak pening kepala, kita tutup PHP ni dekat sini kan, biarkan dia dalam HTML. Ni salah satu teknik lah. Alright. Sebab apa? Banyak sangat kod HTML. Tapi kalau ada kod PHP yang ada dalam ni, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh letak PHP, kemudian buka, tutup. Macam tu. Kan? So yang ini, form action ni tak payah pakai concatenation lah. Macam tu. Okay? So dalam ni je PHP. Right? Kalau single line nak letak semicolon boleh, tak nak letak pun boleh. Tak nak pun boleh. Kalau ada dua line, contohnya sini ada echo pula, you kenalah letak ni. Kan? Boleh letak. Tapi kita buat single line je lah. Ni nampaklah apa, boleh baca lah sikit kan. So div ni dengan div ni,
Yang ni tak tahu main mana. Okey, atas ni ada satu lagi. Sekejap. Kita pindahkan ke sini lah. So ekor ni pun buang. Ekor ni pun buang. Right. Okey, user ID ni je yang ada PHP. Echo user ID. Macam tu. Nampak? Kan? Okey. Ni semua HTML sebab kita dah tutup kita punya PHP kat sini. Ada sikit je PHP kita nak pakai kat sini. So buka and then tutup sikit. Alright. Okay, ni ada div kelas MB3 ni. Kejap. Yang ni tak apa, kita masuk kemudian ni. Kita buat ni dulu. Form group. Okay, column ni buang dulu. Okay. Saya cleankan dia punya coding sekejap. Form group ada. Dibuka tutup. Alright. View. Alright. Okay, yang ni ada form group. Okay, dia buka tutup kat mana? Ni buka tak ada tutup kan? So ada label, ada select. So yang ni echo buang. Ni pun buang. Right. So form group ni selepas daripada ni select. Okay, dekat sini ada PHP sikit kan? Kat sini ada for each ni. So kita buka kita punya PHP kat sini. For each and then tutup kat sini lah. Kan sebab kita ada pakai loop. Kan? Right. Yang lain ni semua apa ni. Okay, bawah ni jangan lupa buka include footer. So nampaklah kod kita clean. Tapi saya dah buang lah elemen-elemen div, column, row apa semua tu, nanti kita set balik. Kita double check. Alright. Title ni jangan lupa tukar title kat atas ni. Ni. Nampak ada tertinggal ni semicolon ni. Tinggal semicolon kat mana? Ni. Ya, adik. Thank you, adik. Adik nak belajar programming. Ya. Okay So tengok. Okay. Okay lah. Nanti baru kita buat dia punya layout grid dia kan. Kita letak apa tu column dan sebagainya lah. Okay. Yang ini pun kita boleh letak apa tu kita kontrolkan ni. Selection ni. Select. Okay. So sekarang ni kita nak masukkan text area. Text area. Text area kat sini. Right, kita masukkan bawah, select. Right. Okay. Ada tak form group? Masukkanlah form group. Kalau nak buat dia satu group lagi kan.
turun main kat bawah. Alright. And then kita letak label. Label ni copy lah kat atas. Kan? Okay. Label. Class form label. And then for ni kita letaklah apa. Ini just untuk kita punya ni lah kan. Notes. Katakan notes. Ni notes lah. Ni nota. Nota nak tambah apa-apa. Kan. So ID ni tak payah tak apa. Tapi kita kena letak name. Name sebab apa? Nak pass ke apa post nanti. Kan. And then every yang double quote ni you tukar kepada single quote. Senang kita nak apa manipulate nanti. Double quote replace with single quote. Alamak. Sini ni lah. Okay, replace. Alright. Name, notes. Okay. Ni, text area lah. Kemudian kita dekat atas ni kita tambah lah. Kita tambah satu lagi. Okay. Notes. Then ni notes. Okay, kemudian kolom, kita kena tambah satu lagi kolom, notes. Okay, dan dekat sini pun kita tambah ni lah variable kita, values untuk notes. Right. So sekarang ni tinggal lagi kita nak masukkan dalam database PHP apa dalam MySQL kita menggunakan PHP MyAdmin. Kita masukkan satu lagi kolom untuk table visitor. Okay. Itu kalau ni kaedah kalau kata apa itulah kan. Apa ni you dah buat, tiba-tiba ada nak masuk satu kita tambah. Kan, tambah kolom boleh buat. Okay. Kat mana kita punya text file kita? Kita refer kat DB-PHP lah, tak ingat password. Right. Ni kan. So visitor. Okay, kita tambah apa satu lagi kolom. After state. Okay, go. Alright. Untuk apa notes ni, kadang mungkin panjang kita nak masukkan, boleh letak teks. Teks, letaklah ni notes. Okay. Untuk teks line value, tak payah. And then sebab kita dah ada data, kita klik null. Alright. Kemudian save. So dah ada dah notes. Okay. Dan kita dah upload dah file kita, dah upload dah. Okay, dah upload. Kita boleh test. Ya, ada notes kan? Katakanlah Karim bin Pintu kan? Mereka registration. Jadi select state Perak. Letaklah. Okay. Apa dia? Kan? Testing. Itulah contoh-contoh lah Okay, submit. Error. Kenapa ada error?
Incorrect integer value user ID. Oh, tak login. Sekejap. Sebab kita dah buat tadi. Ni you boleh lah set logout ni. Kan? Pergi ke logout.php. Ni tak adalah. Nak set? Nak set sekejap je. Sekejap. Ni boleh set ni. Logout ni. Kan? You cari dekat header.php tu. Find logout. Tu ada logout model tu. Kan? Okay. Tengok je lah href dia. Href dia dekat mana? You tak ada. Tak silap yang ni kot. Yang ni. Drop down divider. Betul. Dia ada atas dia ada profile lah apa semua ni kan. Betul ke atas ada profile? Ada. Profile, setting mungkin tak pakai, activity log tak ada, je buang. Yang mana yang tak berkenaan boleh buang. Setting nak pakai biar. Kan? Logout. Pergilah page logout.php dah buat. Macam saya buat dalam coding saya, login.php tu, kalau you perasan, okay, session login ni, saya dah reset dia jadi false. Kan? Nampak tak? So sebenarnya tak payah pergi logout.php pun boleh. Kan? Nak pergi pun boleh kan? Tak? Okay. Saya letak dekat sekejap. Mana ni? Header. Ni. Katalah saya letak kat logout.php. Tapi you kena modify lah logout.php, takkan macam ni je kan? Nak kenalah redirect balik pergi ke apa? Ni lah. Pergi ke login.php balik. Okay. Tambahlah sikit echo please login. Buat bawah lah senang. Kan? Ni contoh simple lah. Buat elok nanti. So logout tadi dah ada. Logout dah ada kan? Logout kita dah ubah. So sini ada session start, session destroy. Alright, kita klik je balik. Okay. So save yang ni. And then ada dua file lah. Logout.php dengan header.php. Next, header.php. Okay, refresh balik. Okay, logout kan? Logout. Asal? Oh, dia pergi model Saya kena set dekat sini ni. Ni ready to leave ni. Dia ada model ni, tak habis lagi. Sekejap. Data ni, target logout model. Dia cuba find apa ni. Logout model ni. Mana lagi? Apa dekat JavaScript. Sekejap, tengok dekat footer. Ni. Kan? Logout model. Dekat footer punya. View. Right. Nampak dia pergi login.html kan?
kita tukarlah logout.php. Okay, terus save. So footer.php. Alright, refresh balik. Logout kan. Tak. Okay. Kan. Nampak pro tak? Kan. Sistem kita dah nak siap ni. Kan. Sistem kita dah siap dah. User, visitor tinggal nak complete kan je. Okay. Yang ni pun saya rasa ada dekat footer PHP ni, yang ni, case ni tadi. Okay. Kalau you tengok dekat apa tu header PHP ni, dekat visitor ni kan. Ni. According sidebar ataupun cari target, data target dia. Data target dia kat mana? Collapse. Kan? Collapse 2, collapse 1. Tengok dekat footer, ada tak? Collapse. Tak ada. Ada. Tapi just tengoklah. Ni logout ada. Kan? Tak pun mungkin nak kena tengok tempat lain. Tak apalah tu. Kita balik kepada yang kita punya teks tadi. Okey, kita dah login. Okay, kita dah login. Add visitor. Adalah user ID tu. Kita masukkan kita punya data ni. Kan? Okey, testing 1 2 3 4. Okey. Baik. Error lagi. Apa ni? Tak ada Error 1. User ID tak ada. Kenapa tak ada? $user ID. Sekejap, kita check balik. Ini okey Yang ni Yang ni tak mau, tak ada. Kenapa tidak ada? Post user. Oh ni, ini kita tak echo PHP. Ni sebab kita buang ni kan. Right. Adalah dia keluar tu. Ini rupanya masalah dia. Okay. So kita pergi balik. Visitor add.php. Okay. Yang ni input type dia hidden, tak nampak kat luar. Tapi sebab kita nak pass value user ID tu, balik ke dalam apa dia, bila kita klik submit, dia nak pass value tu balik kepada page yang sama, tapi sebab dia reload. Tahu tak dia reload? Kan? Dia reload, so kita nak pass balik. Kita boleh, ni salah satu kaedah lah, teknik boleh pakai selain daripada session. Kita hantar user ID ni, kita gunakan name user ni. So dekat sini dia akan dapat post user, bagi dekat user ID ni kita gunakan dalam value. Right. Itu salah satu teknik lah boleh buat. Okay. Jadi kita upload file ni, kita add ni. Okay, kita try sekali lagi. Right. Okay, testing 1 2 3 4. Okay, submit. Kan?
Right. Then kita tengok kita punya data ada. Ada. Okay. Boleh ada soalan? Itu untuk teks. Okay. Okay, sekarang ni kita nak enhance lagi text area kita. Kita tengok dekat form control ni untuk text kita ada rows. Rows ni ke bawah lah. So kalau kata kita nak row kita panjang, kita boleh besarkan lagi rows 3 ni, katalah kita bagi row 10 kan. Row 10. Kemudian right. Nampak? Panjang sikit. Panjang sikit. Dan text area ni kita boleh incorporate dengan plugin lain. Plugin lain. Dan plugin ni ada dekat CDN. Dekat cloud lah, cloud server. Antaranya saya dah tak ingat nama plugin dia. Sekejap. Tak apa, kita search dulu. Text area. Ni decorate plugin. Right, tengok. Dia ada banyak Right. Twitter Lite, insert, add line, tak best. Sekejap. Voila. Ni Tiny MCE boleh pakai kan. Kita tengok Tiny MCE. Bootstrap 3 pun ada. Bootstrap 3. Sama note. CK editor. Saya pernah pakai CK editor ni. CK editor. Kita tengok macam mana. Banyak lagi lah. Okey. Kita tengok salah satu dia. Tiny MCE. Tiny MCE ni macam-macam boleh buat menggunakan text area sahaja kan. Right, you boleh tengok demo dia tu dan sebagainya. And then kalau nak advance boleh purchase, kalau tak nak apa tu pun kita boleh try yang free version. Okay. And so saya rasa saya dah ada account dah. Already have an account. Saya pun tak ingat password dia betul ke tak. Apalah, kita try lah kan. Ada account. Ada account. Dia ada API key dia. Lepas tu kita kena tambah domain kita kan. Macam ni localhost ni kan. Macam domain saya nak pakai ni, katakanlah recomtr.com ni, saya tambahlah recomtr.com. Saya add dia kan. Tak. So dia dah tambah dekat sini. So saya boleh pakai dekat saya punya ni. Alright. So pergi balik ke dashboard. Okey, kena masukkan source dia ni dekat head. Ni source ni kan. Masuk je dekat script ni. Okey. Copy. Dah. And then pergi dekat kita punya head, dekat header lah, betul tak? Okey, masukkan dekat header kita. Masuklah mana-mana lah head tu. Saya komen sikit. Kan? Tiny MCE plugins. Okay. Alright. Save. Yang ni tak silap saya punya key ni. Betul lah key saya ni kan. Dia dah masukkan kat sini. Kemudian any text area saya boleh masukkan script ni.
dalam text area. Sekejap. Okey. Copy. Bismillah, kita cuba masukkan. Saya pun dah lama tak buat benda ni. Tak apa, kita cuba je. Okey. Kan? And then save. And then kita cuba upload file ni. You all boleh try. Boleh register. Yang saya pernah try TinyMCE lah. Dia cloud based. You tak payah nak download dia punya script apa pun. Masukkan dekat dia punya tu je. Ni. Dekat head ni. So JavaScript dia tu kita dekat cloud. Kan? And then kita boleh pakai je balik script dia. Dan kita boleh convert kita punya text area ni menjadi sebagai text area yang lebih canggih lah kan. Tak edit pun. Sekejap. Kita try sekali lagi. Oh, tak upload dia. Kita add dah. Adalah benda tinggal tu. Text area kan. Script dia dah ada. TinyMCE ini. Mungkin dia tak initialize. Kita kena double check balik. Okay, sekejap. Selector text area. Right. Dia dah. Kita tengok documentation dia sikit. Quick start. Okey, dalam head kita dah bubuh dah. Kan? Yang ni kita dah bubuh dah. Okey, text area ID. Bubuh lah text area ID ni dia suggest kan. Oh, script tu dia kena kat atas. Dekat atas. Dia letak dalam head. Dalam head. Okey, sekejap. Dia letak dalam head. Okey, saya letak ni ID ni kan. My text area. Script ni saya pindahkan ke dalam header. Header dekat sini lah. Senang. Kan? Alright. Bawah daripada ni. Okey. And then tengok balik. Dia ada selector ni. My text area. Okay, selector. My text area. Kita cubalah, kita cuba. Nampak? Nampak tak? Okey, apa khabar? Saya boleh orang kata apa, boldkan. And then okey.
Kan. Boleh insert macam-macam image kan. Insert link kan. Kalau you baca documentation ni boleh embed YouTube lah apa semua macam-macam. Boleh masukkan. Insert image, anchor, horizontal line kan. Okay, boleh buat. Testing. Right. Okay, katalah inline block. Macam mana ni? Mana dia punya ni? Kalau kita customize lagi boleh keluar bullet lah, numbering, paragraph, macam-macam lah. Kan? And then you just try ni. Boleh tak apa tu boleh tak save? Boleh tak save? Okay. Submit. Mana save? Kan? So dalam kita punya database, data yang masuk dia dalam format macam ni, format HTML. Nampak tak? Kan? Format HTML. Okay. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Alright. So tu je lah. Ada apa nak tanya? Okay, satu lagi kaedah, kalau kita nak menjadikan kita punya data ni safer, kadang-kadang bila kita masukkan link dan semua ada double quote dan sebagainya lah kan. Bila double quote dia jadi part of SQL punya ni. Kat sini kita ada pakai double quote tu tak? Kan? Bila katalah double quote masuk dalam ni, contohnya masuk dalam ni, dalam notes ni kan. Katakanlah data dia okey. Saya suka makan nasi ayam. Kan? Tiba-tiba ada double quote kat sini. Nampak tak? Dia akan break benda ni. Kan? Dia akan jadi error. Bukan sangat double quote je, ada banyaklah benda lain lagi. Tak. Jadinya to be safe you boleh simpan notes ni dalam bentuk base 64. Base 64 encode. Right, base 64 encode. Bila nak retrieve balik, pakai balik function yang terbalikkan dia, base 64 decode. Okay. Bila kita encode, ya adik, sekejap. Katakanlah, mana file ni, visitor add Ini salah satu lah, tapi dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia kalau you nak searching dalam SQL, masalah sikit. Tapi biasanya kita letak dalam text area tu sebab apa? Dalam tu kita tak search pun. Kan? So kita buat base 64 encode, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay. Kan, saya suka makan ni nasi ayam bersama kambing. Contoh kan. And then you letaklah apa-apa karakter pelik-pelik pun, submit. So dia tak ada masalah. Sebab apa? Dalam database dia akan simpan macam ni. Okey je. Tak ada ni. Ke saya tak upload? Tak upload kan? Ni dah save belum? Base 64 encode kan? Betul lah kan? Dah sekali lagi. Oh.
data. Okay. Save. Tak save, tak upload. Sekali lagi Okay. Dah kan? Sekejap. Kita try lagi. Saya suka main bola. Betul lah kan? Adik saya suka main basikal. Okey. Contohlah kan? Kita buatlah nak tengah ke apa ke kan? And then submit. Okey. So dalam apa database? Nampak tak? Nampak data dia tu? Kan? Data dia tu dia encode base 64 apa ni. Kalau kita nak tengok balik kena pakai base 64 decode. Patah balik dia akan transformkan balik data ni dalam bentuk asal lah. Kan? Okey. So adalah orang guna teknik-teknik ni untuk nak orang kata apa, nak kelabukan dalam database supaya tak nampak ke apa ke kan. Dalam masa yang sama nak mengelakkan itulah. Mengelakkan benda-benda macam SQL injection, masalah security, adalah benda-benda lain lah kan. Jadi bila kita pakai base 64 encode ni kuranglah sikit masalah kita. Kemudian ada satu lagi problem, contoh macam nama tadi kan. Bila kita pakai apa tu nama-nama seperti contoh dia ada ni Adillah kan. Kita try tengok ada masalah tak kan. Nampak tak keluar error sebab ada single quote kan. Sebab ada single quote. Dekat sini ni ada error. Error bukan double quote, sorry, dekat single quote. Single quote. Sebab dekat coding you, okey, user ID ni nampak tak? Kita pakai single quote kat sini. Kan? Contohlah saya tulis tu. Okey, Nur Ain. Nampak? Tak ada masalah kan? Tengok color dia. Ada masalah tak? Color dia, color. Memang ada tukar color ni sebab dia bukan variable, tapi tak ada masalah lah. Betul tak? Tapi bila saya letak single quote, okey? Kan? Ni nanti kan dia ada masalah ni. Ain dekat sini problem. Sebab apa? Sebab dia break lah dekat sini kan. Okay. So untuk case macam tu sama dia nak pakai base 64 masalah dia nak retrieve balik nama dia, problem lah kan. Boleh lah base body code tapi nak buat searching tu masalah. Okay, kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai sekejap. Salah satunya boleh guna kaedah ni. Add slashes. Add slashes PHP. Add slashes PHP. Okay. So, kalau ada single quote ni, dia akan letak escape string macam ni. Kan? Untuk mengelakkan masalah lah. Okay. So, ada nak patah balik, nak retrieve update balik, you kena letak strip slashes. Alright, macam tu. So, saya letak kat sini. Ni lah ni katalah nama. Benda-benda yang ada kebarangkalian ada single quote. Okay, visitor name kan. Saya letak add slashes. Right. Okay. Save. And then upload.
visitor add.php. Okey, kita try balik. Nur Adilah ni kan, tadi problem kan, betul tak? Okey. Right, submit. Nampak? Successfully. Tak ada masalah lah. Tengok dalam database. Kan? Dia boleh masuk. Sebab kita letak slashes. Okay? Boleh so saya rasa tak ada apa dah. Itulah apa kita punya kuliah kita untuk hari ni. Kan? Ada